Apa yang kita perlu tahu tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun ini. Saja 2-3 tahun dah kita sambut besar-besaran kan. Betul. Tahun ini apakah yang boleh kita lakukan untuk menzahirkan rasa patriotik kita? Betul. Sebelum kita bersama dengan tetamu jemputan kita nak saksikan ini dia promo untuk pelancaran Bulan Kebangsaan tahun ini. Kita saksikan. Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai 2022 pukul 8 pagi di Dataran Putra, Putrajaya. Jom sertai pelbagai program yang dianjurkan, antaranya berjalan teguh bersama, pelepasan konvoi kembara merdeka keluarga Malaysia, cabutan bertuah, pameran, persembahan pancaragam sekolah, irama Borneo dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Meriah tahun ni. Meriah. Banyak acara ni. Kan? Jadi anda kena libatkan diri kita lah dalam sama-sama kita nak menghangatkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan juga bersempena dengan Hari Malaysia nanti. Baiklah, terus saja kita nak kenalkan tetamu jemputan kita bercakap tentang Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang kita sebutkan tadi. Kita terus saja ingin bersama dengan Dato' E. Sebabalan, Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih Dato' sudi datang. Selamat pagi. Terima kasih Fazli, terima kasih Sofia. Dan terima kasih kepada MHI kerana menerima kami untuk bercakap serba sedikit tentang pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Jadi Fazli, Sofia, sebelum tu izinkan saya lah untuk memberitahu para penonton MHI. Kita ada 3 acara utama kalendar Malaysia. 3 acara ini penting sebab tadi kita ada tengok pasal Jalur Gemilang. Berkaitan dengan Jalur Gemilang. Hero kita ni Jalur Gemilang. Jadi 3 acara tu, yang pertama pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Dalam masa 48 jam kita akan menyaksikan pelancaran tu yang iaitu pada 30 bulan Julai. Yang kedua ialah sambutan Hari Kebangsaan dan kali ini di Dataran Merdeka di Kuala Lumpur, iaitu pada 31 bulan Ogos. Dan yang ketiga yang penting juga Hari Malaysia, Sabah, Sarawak semua tu. Yang ini kita akan buat di Melaka pada 16 September. Jadi inilah 3 acara terpenting yang rakyat kita, tadi kita ada dengar pasal tahap kebahagiaan keceriaan. Jadi inilah masa dia kita untuk menambahkan lagi peratusan keceriaan tu Jadi saya ingin bercerita sikit tentang pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Dalam pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ni kita ada 2 aktiviti terpenting, iaitu yang satu tu berjalan teguh bersama. Dan yang satu lagi itu Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022. Jadi Fazli, Sofia, seperti yang saya sebut tadi, dalam 48 jam akan datang ni paling penting sangat paling penting sebab apa? 2 tahun kita terperosok di rumah. Ini pula terperosok. Sebab kita kat rumah tak keluar. 2020 kita kat rumah tak ada keluar mana-mana. 2021 ingat boleh keluar, lepas tu tiba pula COVID fasa 2 2.0. So sekarang ni nasib baik walaupun KKM kata berjaga-jagalah, tapi kita buat ni juga. Jadi pada 30 hari bulan Julai jam 6.30 pagi kita jemput keluarga Malaysia kita tak panggil lagi rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia. Memang kita rakyat Malaysia lah, tapi kita panggil keluarga Malaysia datanglah beramai-ramai jam 6.30 pagi bermula di Dataran Putra Jadi program pertama ni teguh bersama, berjalan teguh bersama ni kita anggarkan dalam 10,000 orang, itu minimum. Wow, minimum. Minimum. Kita anggarkan lebih daripada itulah, tapi terima kasih kepada MHI memberi kami peluang ni untuk menjemput lebih ramai lagi. Dan Sofia, Fazli, dia bukan sekadar seorang 2 orang yang datang daripada satu keluarga Kita nak beramai-ramai, datuk, nenek, mak, bapa, anak, cucu, cicit semua tolong datang bersantai. Dia macam ni. Berjalan teguh ni Fazli, Sofia, dia berjalan teguh bersama-sama dengan jemaah menteri. Jadi 6.30 jangan lupa datang awal, daftar awal sebab apa? Ada 5,000 t-shirt. Cantik t-shirt tu warna merah. So yang 5,000 pertama yang datang tu akan dapat t-shirt, tapi yang tak dapat tu tak apalah, pakailah t-shirt warna merah. Dan kita ada 4 lokasi. Daripada Dataran Putra ke Dataran Putrajaya, lepas tu melalui Kementerian Wilayah Persekutuan, Monumen Alaf Baru, dan ada berakhir di Istana Kehakiman, Palace of Justice. Jadi
ia akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita ya. Baik. Pada pukul 9. Pada pukul 9 beliau akan melancarkan kempen Merdeka Kibar Jalur Gemilang tu, dan dalam masa sejam itu pelbagai aktiviti akan diadakan ya. Jadi bila keluarga Malaysia mula sampai ya pada 6.30 pagi itu, ada mungkin kemungkinan besar akan sampai awal 5 pagi sebab kita menjangkakan sambutan memang akan hangat, kita akan dapat ramai orang. Jadi apabila tiba ke destinasi mereka perlu mendaftar ya. Ini penting sebab kalau tak mendaftar tu tak adalah cabutan bertuah. Untuk makluman kita ada cabutan bertuah ya, ada 3 motosikal, tapi jangan tanya motosikal apalah. Memang ada 3 motosikal, selain tu ada lagi lah hadiah-hadiah lain. Jadi siapa yang mendaftar tu kalau nama dipanggil melalui skrin ya. Kita ada skrin, pusat media ada skrin tu. Kalau yang tak ada itu nasiblah ya. Tapi cuba datang bersama-sama dengan keluarga, dengan kawan-kawan dan pihak trafik iaitu PDRM dan juga pihak Perbadanan Putrajaya akan memastikan trafik lancar, di mana perlu letak kenderaan dan sebagainya. Ya. Memang selamatlah. Ya. Sejauh mana, berapa kilometer ni, sebab Datuk tadi ada orang kata menjemput atuk-atuk ni, nenek, anak ramai. Jadi berapa kilometer kita berjalan untuk program Berjalan Teguh Bersama ni, Datuk? Bagus soalan Sofia ni sebab selain daripada menjawab berapa jauh ni, kalau tanya setakat berapa jauh tu 2.7 kilometer. Tak jauh. Kita jalan sehari ni, Sofia. Kalau kita ada dalam app tu kan, dalam phone kita ni, kita tak perasan. Lewat malam masa nak tidur kita tengok, saya dah jalan 4 km. Kan? Tapi ni 2.7 km. Tapi untuk yang datuk-datuk, nenek-nenek yang tak sihat, yang OKU pun datang, tak apa. Datanglah sebab kita ada keselamatan, kesihatan, KKM pun ada, semua ada, ambulan pun ada, semua ada, semua disediakan. Bukan tu saja, makan minum pun ada. Makan minum ada? Ya. Afak, jom. Itulah dia. Yang paling penting kena datang awal. 6.30 pendaftaran. Jadi 5,000 yang terawal saja dapat t-shirt. Lepas tu yang paling penting, Datuk, saya selalu join lari ni apa semua. Kalau lambat, t-shirt saiz tak ada. Saya nanti dapat yang besar. Itu kena awal. Betul, jadi apa mungkin persediaan yang harus mereka lakukan sebelum mereka nak menyertai larian itu nanti. Dia Fazli, dia macam ni. Kita nak pakai walkathon pun bukan, tapi dia macam walkathon jugalah. Dia tak perlu ada apa-apa persiapan. Bawa saja keluarga dengan pakai t-shirt warna merah. Kalau ada warna merah apa yang sama, hampir-hampir sama dengan warna merah pun pakailah. Tapi janji kalau datang awal dapat t-shirt, terus tukar t-shirt tu. Kita ada tempat kita sediakan lah ya. Lepas tu kita berjalan bersama dengan ahli-ahli jemaah menteri. Jadi siapa-siapa yang nak kenal tokoh-tokoh pemimpin negara kita tu, silakanlah ya. Mereka akan berjalan bersama seiring depan ke belakang ke tak kisah. Sebelah tu ada menteri, tiba-tiba tengok ni menteri pendidikan ataupun menteri pengajian tinggi Datuk Noraini, apa khabar? So kita boleh jumpa, kita boleh kirim salam, bersalaman dan sebagainya. Tengah berjalan tu boleh ambil gambar? Boleh. Bukan tu saja ya, Fazli, Sofia. Kita ada juga di sepanjang stopover tu ada persembahan tarian, pentarama. Bhangra pun ada. Itu Bhangra tu yang kaum Sikh punya tu. So gendang semua ada. So jadi dia akan bagi satu semangat lah. Dan kita juga minta keluarga Malaysia ni kan kita orang sini suka ambil selfie lah, gambar semua kan. Ambil momen-momen yang cantik ini. Okey, kita ada hashtag keluarga Malaysia. Ataupun hashtag keluarga Malaysia teguh bersama tu. Masukkan dalam tu. Manalah tahu kita pun akan ambil gambar-gambar sikit ni. Jabatan Perangan lah, sebab Jabatan Perangan ni sebagai urus setia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kita adalah penganjur bagi program ni. Datuk, mungkin Datuk, kita ada seminit lagi Datuk. Mungkin Datuk nak menyentuh berkenaan dengan acara pelepasan konvoi kembar keluarga Malaysia ni. Dan juga apa harapan Datuk berkenaan dengan program ni. Silakan Datuk. Konvoi soalan yang bagus. Saya cuba singkatkan. Jadi konvoi ni dia macam dululah tiap-tiap tahun kita buat, iaitu pass the baton. Alright, pass the baton, kita setiap negeri tu kita bawa bendera. Alright, ini yang penting, macam Olimpik lah, bawa obor tu kan. Kita bawa bendera tu, kita pass the baton. Jadi ada dalam 400 lebih jentera, kenderaan daripada PDRM, bomber dan sebagainya yang akan mula pada hari Sabtu ni, berakhir pada 31 Ogos di Dataran Merdeka. Jadi
orang yang duduk di Perlis, di Sabah, Sarawak akan ada juga pertandingan ataupun perkara yang sama. Jadi tolong sertailah ya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita jumpa di dataran Putrajaya hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Ya, dengan itu adalah satu orang kata open invitation. Ya, Memang betul. dijumpa anda semua rakyat Malaysia, keluarga Malaysia untuk berada di sana untuk kita sama-sama meraihkan setelah beberapa tahun tak dapat sambut ni. Saya rasa semangatnya berkobar-kobar ni, berjalan kan, bersama. Keluarga Malaysia ni kan nak menjalani kehidupan yang sihat kan. Dalam masa yang sama juga kita nak menggerakkan semangat keluarga Malaysia ni. Jadi kita boleh berjalan bersama-sama dengan Jemaah Menteri dan juga kita boleh berjalan dengan seisi keluarga. Kan boleh bawa datuk nenek kan apa semua. Jangan risau, tak jauh 2.7 km sahaja perjalanan tersebut. Tapi saya minta mencelah. Saya mesti lihat Fazli dengan Sofia di sana juga. Oh, nampak. Okey. InsyaAllah. Dah ada red carpet untuk Afad mesti datang Datuk, Sofia dari ni. Nampak? Dia baju merah. Baju merah. Dia terus lari macam dia tu. Tak perlu tidur. Saya dah bersedia. Dan hari ini awal saya. Dengan itu kita dah ucapkan terima kasih kepada Datuk E. Sivabalan sudi meluangkan masa, Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Sudi meluangkan masa, kita jumpa Datuk di sana. Terima kasih. Datuk pun dah sedia dah. Baik juga.